Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 17 Mac 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan COVID-19. Sabah mencatat 8 lagi kes baru semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini 57 kes. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Datuk Dr. Christina Rundi, jumlah kes menurun berbanding hari sebelumnya sebanyak 23 kes positif direkodkan. Beliau menegaskan tidak ada kematian akibat COVID-19 seperti yang ditularkan di media sosial. Turut dimaklumkan bahawa JKNS telah memulakan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial MHPSS kepada semua petugas JKNS terlibat dalam pengendalian wabak berkenaan yang juga dipanjangkan kepada pesakit. Berdasarkan kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kes positif COVID-19 kebanyakannya membabitkan peserta Perhimpunan Ijtimak Tabligh di Masjid Sri Petaling baru-baru ini. Semua aktiviti masjid dan surau di Sabah termasuk solat berjemaah dan solat Jumaat ditangguhkan selama 10 hari bermula hari ini hingga 26 Mac. Ia ditetapkan Majlis Fatwa Negeri Sabah berikutan keadaan semasa penularan COVID-19 di negeri ini. Pengerusinya yang juga Mufti Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar dalam kenyataannya berkata, dalam tempoh tersebut semua masjid dan surau dinasihatkan untuk membuat operasi pembersihan dan penyahkuman sebagai langkah keselamatan bagi mengelak jangkitan. Pelanjutan atau penamatan tempoh berkenaan bagaimanapun tertakluk kepada nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Datuk Bungsu juga menasihati umat Islam di negeri ini agar mengambil langkah keselamatan dan sentiasa mengikuti saranan serta panduan KKM. Sementara itu, Hospital Tawau kini dalam persediaan membuka sebuah wad kuarantin di Dewan Arena Belia Tawau. Wad tersebut khusus untuk individu disyaki dijangkiti virus COVID-19 berikutan peningkatan drastik kes berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan 2 Dato' Aaron Agodagang ketika lawatan ke Hospital Tawau berkata wad kuarantin itu berupaya menempatkan 42 katil dan bersedia dibuka pada bila-bila masa sekiranya diperlukan. Kemudahan tersebut adalah hasil usaha pelbagai pihak termasuk Majlis Perbandaran Tawau MPT dan Regimen 516 Askar Watania. Kita sudah membuat banyak renovation, upgrade kawasan ini sebab lama tidak dipakai. Jadi Dewan Belia ini, jadi kita harap dalam beberapa hari ini dia akan boleh digunakan kalau diperlukan. Difahamkan sebelum ini Hospital Tawau menyediakan 5 wad COVID-19 yang terletak di tingkat 3 hospital itu dengan kapasiti 78 buah katil. Mengenai maklumat tular di media sosial berkenaan kematian seorang lelaki akibat COVID-19 yang sebelum ini dikuarantin Hospital Tawau, Datuk Aaron menafikan berita berkenaan dan berharap agar orang awam hanya mempercayai kesahihan maklumat yang dihebahkan melalui kenyataan dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dalam perkembangan berkaitan, seorang warga Indonesia berumur 30 tahun yang disahkan positif COVID-19 dan kini dalam pengawasan serta rawatan di Hospital Lahad Datu berada dalam keadaan stabil. Perkara itu dimaklumkan oleh Konsul Republik Indonesia RI Sulistijo Jati Ismoyo ketika ditemui RTM di Tawau. Lelaki berkenaan merupakan antara 56 jemaah tabligh dari Lahad Datu yang dilaporkan menghadiri Ijtimak Tabligh di Masjid Sri Petaling. Sebelum ini tular mengenai 3 warga Indonesia positif COVID-19 di kuarantin di Lahad Datu, namun Sulistijo memaklumkan selepas pemeriksaan lanjut hanya seorang saja didapati dirawat di hospital berkenaan sementara 2 lagi difahamkan berada di Sandakan. Yang kami lakukan sekarang adalah bekerjasama dengan KJRI di Kota Kinabalu maupun dengan warga jemaah tabligh yang berada di Lahad Datu supaya bisa memberikan informasi yang lebih lanjut terkait dengan keberadaan 2 warga kami itu. Sulistijo maklumkan Kementerian Dalam Negeri Kalimantan Utara akan mengumumkan sekiranya terdapat polisi sekatan atau menghadkan kemasukan warga Indonesia ke Tawau sama ada menerusi laut dan udara susulan peningkatan kes di daerah ini.
Pada masa sama, beliau berharap warga Indonesia termasuk anak-anak di 80 sekolah Indonesia di Tawau, Sempurna, Kunak, Kelabakan dan Lahadatu sentiasa peka terhadap penjagaan kebersihan diri dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Bekalan barangan keperluan di Tawau khususnya makanan seperti gula, minyak masak dan tepung gandum mencukupi ketika ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Tawau Aslani Dabi mengesahkan perkara itu sekaligus menafikan berita tular kononnya berlaku kekurangan barangan keperluan ekoran pembelian panik akibat penularan COVID-19. Jadi dalam tinjauan kami di sini pada petang ini mendapati semua bekalan ini seperti beras memang mencukupi, memang banyak. Kami di KPDN HEP di Tawau ini yang mempunyai bilangan anggota penguatkuasa 21 orang dan juga 11 orang pemantau harga yang setiap hari secara berkala memang membuat tinjauan dan pemeriksaan. Terutamanya pemantau harga kita memantau lebih kurang 5,000 item barangan yang dipantau harganya dan juga bekalannya setiap masa. Aslani ditemui selepas meninjau harga dan barangan keperluan di sebuah pasar raya di Tawau. Pengguna dinasihati berbelanja dengan berhemah dan tidak perlu risau kerana bekalan barangan keperluan sentiasa mencukupi dan mudah diperolehi. Menurutnya, selain memastikan stok bekalan barangan keperluan mencukupi, pihak KPDN HEP juga giat memantau harga agar tidak dinaikkan sesuka hati oleh peruncit. Setakat ini, KPDN HEP Tawau telah merekodkan dan mengambil tindakan 13 kes berkaitan peningkatan harga tidak munasabah hasil aduan orang awam. Ia melibatkan harga topeng hidung dan mulut dan minyak masak. 13 kontraktor mengaku tidak bersalah atas tuduhan memalsukan dokumen dengan tujuan mendapatkan tender perkhidmatan membekal makanan bermasak ke asrama sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 4 tahun lepas. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu. Mereka yang dituduh termasuk 4 pasangan suami isteri kesemuanya berusia antara 26 hingga 53 tahun. Mereka didakwa di bawah Seksyen 471 Kanun Keseksaan kerana mengemukakan dokumen palsu pada 2016 di Pejabat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Kota Kinabalu untuk tender bagi tempoh 1 Mac 2017 hingga 28 Februari 2019. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Clementine Severinos dan Muhammad Falik Basarudin, manakala 8 tertuduh diwakili peguam masing-masing. Hakim membenarkan kesemua tertuduh masing-masing diikat jamin antara RM7,000 dan RM20,000. Sebutan semula kes ditetapkan bulan depan. Yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin menyampaikan watikah pelantikan bagi jawatan Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah dan Ketua Pendakwa Syari'i Negeri Sabah di Istana Negeri Kota Kinabalu. Watikah pelantikan sebagai Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah disampaikan kepada Ahmad Din Othman, 57 tahun yang berkuat kuasa 11 November lepas. Muhammad Ridwan Othman, 43 tahun pula, menerima watikah pelantikan sebagai Ketua Pendakwa Syari'i Negeri Sabah berkuat kuasa 16 Oktober lalu. Turut hadir Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Aidil Mokhtar dan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, Datuk Seri Dr. Hasbullah Taha. Dalam kunjungan berasingan, Tun Johar turut menerima kunjungan hormat rombongan Pertubuhan Rumpun Etnik Sabah yang diketuai Presidennya Yahya Ahmad. Sistem Tagal bukan sahaja dapat memelihara dan melindungi ekosistem sungai, malah dapat dijadikan tarikan pelancong. Menyedari impak positif pelaksanaannya kepada penjagaan alam sekitar dan pendapatan sosioekonomi penduduk, Timbalan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata program seumpama wajar diperluas. Saya harap satu hari nanti kita juga akan adakan sistem tagal dalam hutan, di mana binatang-binatang di luar sana akan juga tidak pupus dan akan menjadi banyak. Dan ini juga menjadi satu tarikan pelancong kita di masa yang akan datang.
Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau ditemui RTM pada program pembukaan tagal di Kampung Kuala Munsuk, Tambunan. Sementara itu, penduduk kampung juga memberi reaksi positif. Saya sudah ketiga kali menjadi pengurusi tagal di Kampung Kuala Munsuk ini. Jadi nampak hasil dia begitu baguslah dan begitu lumayan. Jadi bila kami buka tagal, beginilah ini kerja sama-sama orang-orang kampung. Kerjaan pun ada. Bagi saya baguslah sebab dia dapat mengelak pencemaran. Lagi satu, kalau golongan muda dia dapat ada pendedahan untuk golongan muda. Lagi pun ada peluang semua berkumpul satu kali untuk tangkap ikan, merambat, memanah, macam-macam lah. Mengikuti kursus mengenai dengan sistem tagal. Jadi memang sistem tagal ini adalah yang paling terbaik. Karena itu mengelak daripada spesies ikan hilang selama-lamanya. Dalam program ini, kesemua tangkapan ikan diagihkan kepada penduduk kampung. Politeknik Sandakan Sabah PSS terus meningkatkan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi mencapai matlamat menjadikan PSS Kampus Hijau menjelang tahun 2023. Terbaru satu perjanjian persefahaman MOU ditandatangani antara PSS dengan sebuah syarikat pengeluar trak dan bas dari Sweden, Scania, Malaysia. MOU ini ditandatangani bagi projek Scania Ecolution Partnership dalam usaha mengurangkan impak bahan bakar ke atas alam sekitar melalui pelepasan karbon dioksida yang rendah. Perjanjian ditandatangani Pengarah Politeknik Sandakan Tajul Arifin dan Pengarah Prajualan Scania Asia Tenggara Tom Kuifis. Perjanjian tersebut dilaksana secara berterusan dengan menetapkan sasaran dalam aspek penjimatan penggunaan minyak sehingga 15% sekaligus mengurangkan kos operasi PSS. Ke arah menjaga alam sekitar, yang program ini dikenali sebagai Scania Ecolution. Yang mana dengan ada program ini tadi kita akan mengawal pengeluaran karbon dioksida ke udara. Begitu juga kita akan satu kaedah di mana kita melatih pemandu gaya pemanduan yang baik dalam menjaga alam sekitar. Projek itu dilaksana menerusi pengendalian bas berteknologi maju yang disediakan Scania dengan setiap pemandu didaftarkan di bawah Perkhidmatan Latihan dan Kejurulatihan syarikat berkenaan. Sementara itu, Pengarah Prajualan Scania Asia Tenggara, Tom Kuifis, menzahirkan rasa bangga kerana berjaya menjadikan PSS sebagai rakan strategik pertama dalam aspek memelihara alam sekitar. Well, we continue to roll out the Ecolution program. We are very proud and very honored that Polytechnic Sandakan Sabah is now taking the Ecolution program, that we can work together with them on reducing the fuel consumption and CO2. Sebelum ini, PSS telah menandatangani kontrak penyelenggaraan kenderaan bersama syarikat tersebut serta mendaftar dalam Scania Fleet Management System Control 10. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Imran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.